اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 22, baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tidak harus reda, yakni haram reda, atau wajib reda. Haram reda atau wajib reda ni dengan maksiat, dengan satu maksiat yang berlaku. Dari satu sudut kita haram reda, dari satu sudut yang lain wajib kita reda. Kedua-dua ni haram reda dan juga wajib reda. Jadi nak comel di sini, tajuk tu bukan atau, tajuk tu dan, barulah kedua-dua. Kalau atau ni salah satu daripada dua, haram reda ke wajib reda ni, tu atau. Tetapi di sini kedua-dua, haram reda, wajib reda, kedua-dua. Haram reda dengan bahawa wajib kita benci, dan wajib reda dengan mana haram kita benci. Pada ni. Tetapi kedua-dua ni sekali, tapi dari sudut yang berbeza. Dari sudut yang berbeza. Dalam kitab biasanya dia kata dari dua pihak, dia kata dua pihak. Dari satu pihak haram reda, wajib benci. Dari satu pihak wajib reda, haram benci. Ada ni. Tapi dia kata dua pihak. Kalau kita cakap standard sikit, dua ni, dia dua sudut tau. Aspek orang ke? Dari aspek ni haram reda, dari aspek ni wajib reda. Tapi kalau kita kata sudut tau, faham ni nah. Jadi sekarang tajuk haram reda dengan bahawa wajib benci dari satu sudut, dan bukan atau, dan wajib reda, wajib terima, haram benci pada dengan maksiat, dengan satu maksiat. Dengan satu maksiat ni keluar dua hukum. Dua hukum ni bercanggah ni. Haram reda, wajib reda ni orang panggil apa ni? Utara dan selatan boleh? Utara dan selatan lah orang panggil. Maknanya memang bertekah apa? Bertekah. Kita panggil bertekah lah, apa? Bertekah apa? Bukan bertelingkah ni kita cakapkan ni. Tekah sangat lah tu. Yelah satunya haram reda,
Satunya wajib redha. Tu orang apa? Utara selatan. Jadi satu hukumnya haram redha, satu hukumnya wajib redha pada satu maksiat, tapi dari sudut yang berbeza. Bila haram redha, kita pun benci, boleh pahala. Apabila wajib redha, kita terima, boleh pahala. Pahala apa ni? Bukan pahala sunat, pahala wajib. Haram redha dengan bahawa wajib kita benci dengan maksiat, boleh pahala, pahala wajib. Dari sudut yang berbeza pula, wajib redha, wajib kena terima, kita pun hati redha, boleh pahala wajib. Ni satu maksiat tapi kita dapat dua pahala. Satu maksiat terdapat dua pahala. Satunya pahala apabila haram redha, kita pun benci di hati, boleh pahala. Apabila wajib redha, kita pun redha lah, boleh pahala. Tapi dia sudut yang berbeza, tapi dua pahala ni dua pahala. Cuma kita kena letak molek. Salah masuk hak haram redha, kita pergi redha kok, berdosa lah kitanya. Hak wajib redha, kita tak redha, berdosa kitanya. Satu benda ni satu maksiat. Ada ni. Hak ni kata kena ada landasan molek ni. Landasan tu kena betul. Salah landasan, gelincirlah kita, berdosa lah kitanya. Landasan ni kemudian kena ada cahaya yang terang. Apa dia? Ilmu lah. Ilmu pula kena ilmu yang terang nyata. Jangan hak samar-samar. Ni hukum haram, hukum wajib ni. Bukan makruh dengan sunat ni. Bukan kata makruh redha dan sunat redha. Tu dilonggar je tu. Ada ni? Longgar. Makruh redha dan sunat redha. Tu longgar. Dan ni haram dengan wajib. Jadi ilmu diumpamakan dengan cahaya lampu, tapi cahaya tu dia kena terang molek. Kena terang molek, kena nyata molek sini ni. Haram redha dari sudut mana, wajib redha dari sudut mana. Kemudian pembicaraan redha ni, pembicaraan redha ini pembicaraan ketaatan batin. Ini pembicaraan ketaatan batin. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, saya ada bawa kitab Penawar Bagi Hati ni, redha dengan qada Allah, sifat mahmudah yang ke-9 daripada 10 sifat mahmudah. Muka surat 94 dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf permulaan. Orang nak ngaji hak tasawuf permulaan, kitab Penawar Bagi Hati. Bukan ngaji kitab hikam. Kitab hikam tu orang yang selesai dah fardu-fardu ainnya. Hak ngaji selesai beres dah. Ngaji tasawuf kitab hikam. Mokcik kitab pertama mokcik belajar kitab hikam, tepuk dahi kitanya. Tauhid fardu ain pun tak ngaji lagi. Fiqh fardu ain tak ke mana hala. Tasawuf fardu ain pun tak tahu mana hala. Kitab pertama mokcik belajar kitab hikam. Kena molek tu. Kena molek sangatlah tu. Ini kitab Penawar Bagi Hati, kitab permulaan. Di dalam tu didatangkan pembicaraan 10 sifat mazmumah, sifat yang diharamkan pada syarak, dan didatangkan 10 sifat mahmudah, sifat yang diwajibkan pada syarak semua ke dalam hati kita. Jadi 10 ni yang ke-9 redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi redha ni bukan pegangan. Redha ni adalah ketaatan batin.
Redha adalah ketaatan batin. Kita kitab Pati Paridah ni kitab tauhid. Tapi didatangkan juga tajuk redha ni. Sebab dia ada relevan panggil apa? Relevan tak panggil dah. Begitu juga dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Dia ada bicara juga dengan tajuk yang sama. Dengan tajuk yang sama. Ni saya baca sikit ayat kitab Penawar Bagi Hati. Jika engkau bertanya, ni buat soalan, betapa aku himpun. Mana kalau kita kata macam mana aku nak himpun. Himpun ni dua-dua kena ada lah. Bukan pilih ni, himpun. Pilih lain, himpun. Betapa yakni macam mana aku himpun antara redha dengan qada Allah. Hak kata wajib redha tu. Dan bukan atau. Dan benci. Benci ni haram redha. Bila haram redha, wajib benci. Akan kufur dan maksiat. Keluar tanda soal. Maka jika engkau bertanya, buat soalan untuk mentahkikkan, nak kejar, betapa yakni macam mana aku himpun. Himpun ni bukan pilih antara redha dengan qada. Mana apa? Wajib redha. Dan benci akan kufur dan maksiat. Ni dalam kitab kita sebut maksiat je. Dan kitab Penawati kufur dan maksiat. Benci macam mana pula? Benci ni panggil haram redha, wajib benci. Hak wajib redha, haram benci. Hak kata haram redha tu wajib benci. Nak himpun macam mana? Sebab antara redha dengan benci karahah dipanggil. Redha setuju hati, terima hati, dengan karahah benci hati ni berlawanan. Ada ni. Hati terima dengan hati tak terima. Benci tu hati tolak, hati tak terima, kan berlawanan. Ada ni. Tiba-tiba berlawanan ni kena himpun pula dah. Kena himpun, kena ada kedua-dua. Nak himpun macam mana ni? Hati terima, kita panggil redha, dengan hati tolak, hati benci, berlawanan. Nak himpun macam mana? Dan keduanya itu dengan qada Allah juga. Kufur maksiat tu qada Allah tu pegangan kita dah. Nescaya aku jawab, kata pengarang, baunya kufur dan maksiat itu ada baginya dua pihak. Apa panggil dua sudut tu? Tapi dia panggil dua pihak. Hak tadilah aspek-aspek tu lah. Mana? Pihak yang pertama bahawa kedua kufur dan maksiat dengan qada Allah dan kehendak Allah, rukun iman yang keenam. Kalau kufur maksiat bukan qada Allah, berlaku benda Tuhan tidak qada, bukan Tuhan lah jadinya. Tuhan dia kena kuasa mutlak, hak dia belaka. Maka dari ini pihak qada Allah kufur maksiat ni wajib kita redha dengan keduanya, dengan kufur dan maksiat. Kerana hakikatnya, sebenar-benarnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan diri kufur dan maksiat. Itu pihak yang pertama. Dan pihak yang kedua, bahawasanya keduanya kufur dan maksiat dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Ni usaha ikhtiar ni tilik pada kita lah ni. Tapi itu usaha pun kehendak Allah juga hakiki dia. Maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya, daripada kufur dan maksiat. Haram kita redha. Ni dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ni semua ilmu asah belaka ni, ilmu fardu ain belaka.
Maknanya kalau kita ni dengar kemudian kita panggil koho mana koho terang, ngulang balik, perangat balik, alhamdulillah lah, maknanya kita ni ilmu fardhu ain tu beres. Tapi kalau kita tak pernah belajar lagi, baru nak start dengar, masih lagi duduk ni apa ni, tubik atas kepala tu, tubik apa ni, bintang tengok tak kartun, bintang pada dia teratuk kepala kan, lepas tu tubik atas kepala dia macam buih tu, bintang pening. Maknanya kita kena konsentrate molek tupu molek belajar. Tak ada nak celah-celut, tak ada. Sebab apa? Hak asah kita pun tak sesal. Lagu kalau sesal baru nak ngaji. Ni faham tak ni? Ni atas masing-masing. Kalau kita alhamdulillah boleh jelas semula, boleh ngulang balik, tu maknanya yang kita tu sesal. Cuma nak ngulang balik biar kau lebih takik, lebih kejap. Tapi kalau kitanya baru ngaji, hak lepas-lepas dah, kita wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala sebab kita jahil ilmu fardu ain, ilmu asas agama. Ni fardu ain ni. Bukan ilmu-ilmu hak fardu kifayah, bukan ilmu-ilmu sunat ni. Ini berkaitan dengan haram redha dan wajib redha. Ni hak berkait dengan dosa pahala ni. Haram redha, tu dosa tu. Wajib redha, tu pahala wajib tu. Haram redha ni bukan setakat berdosa. Bukan kalau redha juga dengan kufur contohnya, bukan kata berdosa, kufur kitanya wal-iyazubillah. Hak kata haram berdosa ni, ar-redha bil maksiyati maksiyatun. Hati kita terima dengan perkara maksiat, kita maksiat sama, berdosa sama. Tetapi ar-redha bil kufri kufrun wal-iyazubillah. Kalau redha dengan kekufuran, kufur kitanya wal-iyazubillah. Hak ni bukan setakat dosa pahala ni. Ni kata asas, ni ilmu asas. Tapi sebagaimana sebut minggu lepas, nak gi sini dua. Mati molek qada Allah, segala-gala perkara baik dan jahat. Mati molek. Sebab kita tajuk sekarang pembicaraan berkaitan dengan iradah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki yang baik dan yang jahat. Ni fasih. Hak rukun yang kenang. Kalau tak ada hak ni, tak ada usuluddin lah, tak ada rukun iman, tak ada. Kalau tidak berpegang di akidah, hak jahat pun qada Allah, hak jahat pun iradah Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah, susunan Allah. Hak ni usuluddin, tak ada rukun iman kenang, tak beres. Ni habis cerita ni. Mati hak rukun iman yang keenam, iradah. Kita bicara sifat iradah ni. Allah menghendaki yang baik dan yang jahat. Kufur dan maksiat adalah datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Ni kejap sini, mati sini ni. Kemudian satu laginya ikhtiar dan usaha. Kita ada sunnah. Cuma pembicaraan ikhtiar usaha ni depan, tak masuk dalam kitab kita ni. Baik kita usaha pembicaraan ahli sunnah, qadariyah dan jabariyah. Dalam kitab kita ni di belakang tu bicara hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha di muka surat 40. Baru bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, jabariyahnya macam mana, mu'tazilah qadariyahnya macam mana di muka surat 40. Dia bicara bab ikhtiar dan usaha. Tetapi macam saya sebut minggu lepas,
Kita baca ni kitab Pati Paridah yang dirumuskan. Rumus sama tak? Rumusan. Rumus. Betul tu bahasa tu. Yang dirumuskan daripada kitab Faridatul Faraid. Dalam kitab Faridatul Faraid, di pembicaraan keesaan pada perbuatan, wahdaniyah sifat yang keenam. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Belum masuk sifat kudrah lagi ni. Sifat kudrah sifat yang ketujuh. Bicarakan sifat iradah sifat yang ke-8. Jadi di pembicaraan keesaan pada perbuatan, dia ada nota kaki di luar. Nota kaki di luar tu agak panjang. Pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan kasbun. Dia ada dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi Pati Paridah ni dia tak ambil nota kaki tu. Jadi kalau betul-betul dalam kitab Pati Paridah ni kau muka surat 40 barulah masuk pada pembicaraan ikhtiar dan usaha. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib isbatkan di akidah kita. Pegang molek di akidah, letak molek di akidah. Hamba, pandai hamba ni manusia lah. Kita guna bahasa kita lebih palu. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Apa pilihan? Kita memilih tu kan. Nak pergi, tak pergi, nak diam, nak bergerak, nak bangun, nak duduk, kita memilih. Lepas kita pilih, kita pun kasbun, kita buat. Kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan hamba ada perbuatan. Tapi ingat baik, diri pilihan, diri perbuatan pun qada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan belaka. Dan kalau Tuhan belaka tak ada kita ni, hakikinya tak ada. Kalau tak ada jadi Jabariyah, hakikinya Jabariyah. Tapi Jabariyah salah sebab Quran buh kita dalam Allah Taala sandar pada kita dalam ayat Quran tu nak bermana pula ayat. Jadi kita ahli sunnah berbeza dengan Jabariyah. Jabariyah ni langsung tidak berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Maka bercanggah dengan ayat yang saya dah sebut semua tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah ni kami yang sembah. Jabariyah berpegang kami tak ada. Ayat tu nak mana? Bila Al-Quran kata kami sembah, ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan ayat Quran, maka berpegang kami ada ikhtiar dan usaha. Hamba ada ikhtiar dan usaha. Tapi ingat baik, ikhtiar usaha jangan terlajak. Hak kita, hak tu qadariyah pula. Ikhtiar usaha kita tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, hak Tuhan belaka, kita pegang. Ikhtiar usaha pun hak Tuhan juga. Itu baru ahli sunnah wal jamaah. Kalau ikhtiar usaha Tuhan juga tak ada, hakiki memang betul kita tak ada apa satu pun. Hak berlaku di kita ni kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di nota kaki dalam kitab Faridatul Faraid kata bicara keesaan pada perbuatan tu memang lengkap di kita di situ. Zahir hak kita. Tapi batin hakikinya hak Tuhan belaka. Ada ni. Jabariyah tunduk, tak ada. Tak ada kita. Qadariyah hak kita mutlak. Hak ni tunduk tang tak ada langsung. Qadariyah ni ikhtiar usaha, hamba ada ikhtiar usaha, tapi lagi terus hak hamba terus. Tak ada hak Tuhan. Tak ada rukun yang keenam sekalian qada dan qadar. Ingat baik. Dia minggu lepas dalam live FB kita ni lah, ada orang dia komen buat ayat. Apa yang berlaku selepas daripada kita memilih, itulah qada dan qadar. Mana ni? Ditulis apa yang berlaku selepas daripada kita memilih, itulah qada dan qadar. Tu salah. Tu ke salah?
Apa yang berlaku selepas kita memilih, itulah qada dan qadar. Kita cakap zahir boleh. Sekarang ni kita pilih molek. Kita mikir molek, kita pilih molek. Lepas daripada kita pilih, berlaku apa-apa, terimalah tu qada Tuhan dah. Tapi kok ke mana pun kita kena pilih molek. Bila kita pilih molek, apa yang berlaku lepas tu kita jadi puas hati. Faham tak ni? Kata cakap gitu kan. Kita kena pilih molek. Jangan gaduh sangat. Kena cermat nak pilih, nak buat ni. Apa yang berlaku kemudian, kita puas hati dah lah. Sebab kita ikhtiar dah sekadar kemampuan kita. Apa yang berlaku ke hadapan tu, puas hati dah kita. Semua tu qada dan qadar. Tu cakap zahir boleh. Faham tak ni? Tapi jangan lari. Bukan apa yang berlaku je qada dan qadar. Pilihan kita tu pun qada dan qadar tu. Jangan lari kat tu. Faham tak ni? Sebab tu sekarang ni kita bicara dari segi pegangan. Hakikinya macam mana. Jadi ayat-ayat seumpama ni kena letak molek ni. Kita cerita pegangan sekarang ni. Hak cakap zahirnya, kita pilih molek, kita rancang molek, kita bincang molek, kemudian kita lakukan dengan molek. Lepas tu apa yang jadi kat depan, kita terima. Sebab itu qada dan qadar. Puas hatilah kitanya. Lepas tu kita pilih, kita rancang, kita apa semua tu bukan qada dan qadar. Itu pun qada dan qadar hakikinya. Ni kadang-kadang, yelah, maksud kita mungkin tepat di sebuah pegangan. Tapi bila ditajuk kita bicara bab pegangan yang hakikinya macam mana, situ kadang-kadang orang jadi keliru balik. Ada ni. Sebab kita ahli sunnah, bukan apa yang berlaku tu qada dan qadar, bukan diri pilihan kita pun qada dan qadar. Ada ni. Pesing kata, ni banyak orang bawa seumpama ni. Huraiannya dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Huraian ahli sunnah wal jamaah. Jabariyah tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah pilihan perbuatan yang lebih bekah. Itu Qadariyah. Pilihan dan perbuatan yang lebih bekah. Kenapa pilihan perbuatan yang lebih bekah? Sebab Tuhan letak dah kudrah tenaga di hamba. Jadi tenaga itulah yang lebih bekah. Tenaga tu yang lebih bekah. Bukan Allah dah. Tapi tenaga tu mari mana? Mari dia Allah letak juga. Jadi bagi dia Allah jugalah. Tapi walau dia pegang bukan Allah. Dia pegang kita yang lebih bekah. Allah. Sebab kita lebih bekah pun mari daripada tenaga Tuhan letak di kita. Dah, itu bukan keesaan pada perbuatan. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita ngaji dahulu, kan mutasi pada perbuatan. Berkongsi hija orang panggil. Separuh-separuh hija. Hija Allah letak kudrah di hamba, habis hija Allah, kudrah hamba ni pula yang lebih bekal. Tidak keesaan pada perbuatan. Ada ni. Tapi bagi dia je, seolah-olah Tuhan juga buat. Ada ni. Kemudian hak ahli sunnahnya wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi bercanggah dengan qadariyah, pilihan dan perbuatan tak bekah. Tapi hamba ada pilihan. Berlawanan dengan jabariyah, hamba tak ada pilihan. Kita ada pilihan. Jadi jabariyah dengan ahli sunnah bercanggah. Jabariyah kita tak ada pilihan. Ahli sunnah kita ada pilihan. Qadariyah pilihan dan perbuatan lebih bekal. Kita ahli sunnah dah. Pilihan dan perbuatan tak lebih bekal. Allah yang menjadikan segala-galanya. Nampak tak? Nampak tak tu? Ini kita dah jabariyah, dah qadariyah. Sebab kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita dah ahli sunnah.
Qadariyah ni pula pilihan perbuatan wi bekah. Kita tak pegang. Kita usah tak bekah. Segala-gala perbuatan Allah. Dak dah Jabariyahnya. Dak dah Qadariyahnya. Tiba-tiba ahli sunnah pun dak juga. Ke mana? Setakat berpegang ada ikhtiar usaha. Setakat berpegang itu usaha tak bekah. Itu usaha tak bekah. Jadi dak dah Jabariyahnya, dak dah Qadariyahnya. Itu usaha tak bekah. Tetapi apabila berpegang ikhtiar usaha tu kita nak bekah apa panggil? Sekarang ni dah ada ramai orang bawa seumpama ni, kita kena beralih molek. Mula-mula kita dengar macam mana dah. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah karuk Jabariyah salah pegangan. Dia tidak berpegang di pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kita tak bekah. Qadariyah bekah. Karuk Qadariyah ni terpesong. Pilihan dan perbuatan tak bekah. Ada ni sebab makhluk tak bekah. Yang bekahnya Allah Ta'ala jua. Tu keesaan pada perbuatan. Tiba-tiba diri pilihan, diri perbuatan hak makhluk. Lepas tu kat mana pula? Kalau diri pilihan hak kita, diri perbuatan hak kita, cuma hak jadi hasil, hak jadi ke depan tu, bukan kita buat. Kita tak bekah, bab makhluk tak bekah. Tapi kalau diri pilihan tu mari daripada hak kita sendiri, kita bekah sendiri, diri usaha pun hak kita sendiri, tak panggil makhluk bekah kat tu. Hasil jadi bukan hak kita. Betul, hasil jadi bukan hak kita, macam mana dah. Tapi hasil keluar ikhtiar tu, hasil keluar gerak-gerik untuk usaha tu, hak tu hak Tuhan ke tak? Tak, dia kata kita hak tu. Dah mana kata keesaan pada perbuatan? Ada ni. Kita ada dua. Mula-mula kita usaha. Kemudian berhasillah apa yang kita usaha. Usaha ni lah ni gerak-gerik tubuh badan kita ni. Ni usaha. Bila kita usaha, berhasillah apa yang kita usahakan. Berhasil apa yang kita usahakan, Allah yang buat. Usaha kita tak bekah. Usaha kita ni makhluk, maka tak bekah. Diri berusaha itu mari mana? Diri berusaha itu mari mana? Kita. Ada kita siapa? Bukan makhluk. Wi bekah pula. Wi bekah pada usaha, tak wi bekah pada menghasilkan usaha. Bukan ahli sunnah kita. Bukan. Ada ni. Senyap kita tu. Engkau cakap seorang je. Hak cakap berhenti senyap dia. Hening orang kita. Hening jadi. Orang kata malaikat lalu. Malaikat lalu. Senyap dia kata malaikat lalu. Allah malaikat lalu. Kerana kita. Tak. Orang nak ngajak di sunnah ada bawa seumpama ni. Kalau macam komedan FB tu, maksud dia kat mana, tu dia lah, pegangan dia lah. Apa yang berlaku selepas daripada kita memilih, itulah qada dan qadar tu. Tapi kita memilih tu bukan qada dan qadar. Kita memilih hak kita dah lah, tidak keesaan pada perbuatan. Bukan ahli sunnah lagi gitu. Bukan ahli sunnah. Tak ada tauhid mengesahkan Allah pada perbuatan. Saya sebut berulang-ulang kadang kitab Minhajul Abidin tu. Bukan pilihan, terdetik di hati pun qada dan qadar. Bukan usaha, berkelip mata pun qada dan qadar. Saya baca di Majid Abidin setahun lebih tu. Mati waktu. Semudah sangat, sekalian termasuk ni pilihan hati ni qada dan qadar. Usaha ni qada dan qadar. Bukan berhasil itu saja qada dan qadar. Memanglah qadariyah berhasil itu perbuatan hamba. Itu qadariyah. Kita ahli sunnah berhasil usaha bukan perbuatan hamba. Tetapi diri pilihan, diri usaha pun bukan perbuatan hamba. Keesaan pada perbuatan hak Tuhan belaka.
Mana? Sebab tu dia dalam bab pegangan ni kita nak bagi komen tu kena cermat sikit. Kena cermat. Tambahan pula kita duduk bicara dari segi hakikinya macam mana. Sekalian qada dan qadar. Bukan apa yang berlaku selepas daripada kita memilih qada dan qadar, diri kita memilih tu pun qada dan qadar. Barulah kita boleh fokus kepada ikhtiar dan usaha. Sebab kita nak kena fokus kepada ikhtiar usaha ni. Nak cerita bab haram redha. Ni kita nak fokus pada ikhtiar dan usaha. Faham? Tapi kita nak fokus pada ikhtiar usaha ni, kita mati dulu. Ikhtiar usaha kita qada dan qadar juga. Asas itu barulah kita fokus pada ikhtiar usaha. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan di akidah hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha. Hak saya pernah cerita sebelum ni, hak pertanyaan dengan ni tuan guru Baba Ismail Sepanjang. Saya ada sebut sebelum ni. Apabila ada pertanyaan, adakah ikhtiar usaha? Ini pertanyaan ni. Jadi dalam WhatsApp grup bekas-bekas pelajar Baba dia adalah ambil sedutan 5 minit ke gitulah. Dia masuk buka dalam telefon tu. Soalannya, adakah ikhtiar pilih hati itu semuanya sekaliannya mari daripada Allah? Dia tanya tu. Pilihan kita mari daripada Allah juga ke? Sebab pilihan kita ni kalau mari dari Allah juga, pilihan kita ke mana? Ni. Tunggu jawab mana? Pah? Tak mari daripada Allah? Mari daripada mana awal? Dia tanya. Dia tu tahu. Kalau bukan mari daripada Allah, pilihan kita mari mana? Pilihan kita sendiri ya, out lalu dah. Kalau Baba tanya gitu, Pah? Tak mari daripada Allah, nak mari mana pilihan kita? Awal kita sendiri ya. Rambat lalu orang kali. Jahil sangat ni, tanya lagi. Mana soalan ni ada soal? Dah pilihan kita mari daripada Allah juga ke? Allah tanya lagi apa begitu? Sekalian hukum yang ke-6 nak tanya apa lagi? Dah kan kita ahli sunnah ada pilihan kan? Kita ada pilihan. Kita ada usaha, kita ada pilihan, kita ada usaha pun. Mati dulu ditajuk rukun yang ke-6. Sekalian hak Tuhan belaka. Mari Tuhan belaka. Baru lagi pada pilihan dan perbuatan. Ni dak ni hak asas tu tak ada lagi. Lepas tu jadi moteng lah. Lepas tu jadi timbul pertanyaan. Dah pilihan kita mari Tuhan juga. Tu Baba kata, dah Pah kalau nak mari Tuhan, mari mana? Semua Tuhan belaka kan? Kullum min indillah. Kata ilmu yang Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dibangsakan kita ada pilihan ni, ini secara majas, secara letak aja. Secara hakiki pilihan Allah Taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Wa ma kana lahumul khiyaratu min amrihim tu. Fa subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun tu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kata, dan bermula Tuhan engkau, Tuhan engkau, Allah ni Rabb, yang menjadi ia akan barang yang ia kehendak, wa yakhtar, dan barang yang ia pilih. Siapa yang memilih hakikinya? Allah. Dah kita kata ada pilihan, majah je letak je. Sebab apa letak? Sebab Quran duk sandar kita tu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu kenapa Quran sandar kita lagi? Walah tak ada apa-apa kita ni. Hak Tuhan belaka, sedut tanya hak tunya.
Hakikinya Tuhan belaka. Lepas tu kenapa lah Tuhan sandar kita? Jangan ada soal gitu. Kita pegang setakat Al-Quran royak. Quran royak hak dia belaka, kita pegang hak dia belaka. Quran sandar pada kita pegang, kita ada ikhtiar usaha. Dah kata hak dia belaka, kita usaha hak dia juga. Dah kenapa Tuhan sandar kita walau hak dia belaka? Sudah tanyalah tu. Tanya hak tu. Kau macam hatuk kepala dinding, lepas tu pening sendiri. Pening. Pening siapa buat? Siapa yang hatuk kepala dinding? Pening. Dia hatuk kepala dinding, pening. Tu cari nyakit tu. Hak sekalian tu, tu kemat kenang je hak tu. Atau kemat kenang je. Sekalian qada dan qadar. Tu jak budak dia atunya. Nak letak kita usaha ni. Supaya tidak tunduk jadi jabariyah. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi walaupun wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, kerana ayat Quran sandar kepada hamba, jangan lari pilihan dan perbuatan tu. Hak Tuhan belaka tu kemat kenang. Situ je nak duduknya. Jadi khiannya tanya pilihan dan perbuatan ni semuanya bagi Tuhan juga ke? Jadi pertanyaan kalau kita kata kok pertanyaan kalau jenis tu guru jenis bekeng boleh nyakit. Semua ni Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang dia sambil gurau je. Lepas kalau mari Tuhan mari mana weh? Mari mana pilihan? Mari mana? Lepas tu Guru pun suka tahu. Jadi mana Allah? Gitu tanya. Kalau tunggu beken, siapa tanya soalan ni? Bangun nak tengok. Mana kamu? Bersunat tak lagi ni, berkhitang tak lagi budak ni. Tanya apa soalan gitu? Lalu kemek kenal apa mana? Kau Tuhan belaka. Sungguh kau tu tunggu beken, kita tanya soalan-soalan kau. Macam kata macam apa? Soalan dong, soalan bodoh. Boleh nyakit tapi Tuan Guru Baba Ismail ni dia ketahui. Dia kata mari Tuhan mari mana? Aweh dia wak bahasa dia lah. Aweh mari mana kalau nak mari Tuhan? Yang baik tu. Bukan itu usaha tak bekah sahaja, bukan diri itu usaha pun hak Tuhan. Dan kalau di itu usaha pun hak Tuhan tak ada gapo, hakikinya memang tak ada gapo. Balik pada rukun iman yang kena situ sahaja. Tak boleh nak terima. Tak nak terima lah sebab kita duk pegang pilihan perbuatan kita lama kening. Hak tu duk tahu lah nak kena mandi air gapo waktu tu. Kena mandi air 7 koloh ke kena tak tahulah waktunya tu. Tu berat sangat akidah tu. Kalau duk berpegang pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba, tak ada. Tak ada usuluddin, tak ada rukun iman yang keenam. Rajin semayang, rajin puasa, rajin pergi Mekah pun main je. Main je lah. Semayang jadi sihat kot, bangun duduk. Puasa jadi sihat kot. Pergi Mekah boleh luaskan pandangan, melancong. Dah ada ke tak? Ada apa akidah tak ada? Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada haji tanpa akidah, tanpa usuluddin, tanpa asas rukun iman yang keenam, tak ada. Jadi kita nak pergi pada pembicaraan haram redha dan wajib redha ni, kena kemah tadi. Sekalian baik jahat qada Allah. Kita ahli sunnah wajib disebabkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap qada Allah. Ni dua sudut Tapi dua sudut ni lebih nyatanya dalam kitab Penuh Bagi Hati. Dalam kitab Fatih Faridah ni kurang nyata. Tapi kita baca dulu. Dan telah maklum. Telah maklum. Maksiat ditegah oleh Allah. Maklum artinya dah tanya dah. Maka tidak harus, yakni haram, kita redha diri kita dan orang lain jatuh ke dalam maksiat. Jikalau maksiat itu dikehendaki oleh Allah sekalipun, tidak harus redha juga
Kerana redha dengan maksiat itu maksiat pula. Maksiat juga. Buat maksiat tu maksiat dah. Redha maksiat juga. Faham tak ni? Tapi dia tak nyata sini. Dia tak harus redha dengan benda maksiat ni. Dari sudut maksiat ni datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Dari sudut tu. Apabila maksiat ni dari sudut ikhtiar dan usaha, maka timbullah benda tu maksiat. Faham tak? Tetapi kalau tidak pandang kepada ikhtiar usaha, tak ada maksiat-maksiatnya. Faham tak? Yang timbul kata maksiat haram-haram ni Tuhan yang larang. Dari sudut tu. Bila Tuhan larang, kita pun buat dengan pilihan kita. Tu. Tapi kalau Tuhan tidak larang, arak contohnya. Sebelum pengharaman arak di Madinah, bukan di Mekah pengharaman arak. Sebelum pengharaman arak, apa arak? Maksiat? Tak. Maksiat bila Tuhan larang, lepas tu minum pula dengan pilihan. Abang timbul maksiat. Mana ni? Bahawa timbul maksiat. Jadi timbul kata maksiat ni pandang dari sudut ikhtiar dan usaha seseorang. Walaupun hakikinya ikhtiar usaha tu tetap datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Tapi pandang dari sudut ikhtiar usaha, yang haram kita redha, wajib kita benci. Haram redha, wajib benci. Iman kita lebih kuat, wajib cegah. Wajib nasihat, cegah dengan lidah. Iman kita lagi kuat, wajib cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Ni. Faham tak ni? Kan tiga kan? Man ra'a minkum munkara tu. Tengok mungkar, cegah dengan tangan. Ataupun dengan lidah. Ataupun kita benci di hati. Wazalika adhaful iman. What nama iman? Maknanya sekurang-kurang kita benci akan perkara maksiat. Tu sekurang-kurang. Wajib kita benci. Jangan duk kenang. Jangan duk setuju. Kalau kita kenal setuju dengan benda maksiat, maksiat pula kita yang berdosa kita kerana kita setuju dengan maksiat. Redha dengan maksiat, maksiat pula. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat, kita berdosa sama walaupun maksiat tersebut kita tak buat sekalipun. Wajib benci, haram redha. Dari sudut maksiat tu datang dari ikhtiar dan usaha seseorang. Tadilah kalau kita ada kemampuan, wajib kita cegah dengan lidah, nasihat. Kita ada kuasa lebih laginya, wajib cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Hak paling lemah iman, benci akan maksiat, wajib kepada kita. Itu lemah iman. Kalau tidak benci kepada maksiat, bukan kata iman batal. Bukan. Dia tak benci pada maksiat, dia setuju pula dengan maksiat. Benci maksiat tu lemah iman dah. Dia setuju pula dengan maksiat. Dia marah pula pada orang yang tak setuju pada maksiat. Tu penyakit tu. Tu penyakit parah. Kita selemah-lemah iman benci akan perkara maksiat. Dia tak benci, dia setuju. Lepas tu dia benci pada siapa? Dia benci pada orang yang tak setuju dengan benda maksiat. Yang ada penyakit pasal ni. Bukan setakat dia setuju dengan maksiat, bahkan dia tak kenal pula pada orang yang tak setuju dengan makna maksiat. Dia kenal. Kan dia kan, tak apalah, budak-budak muda biar ke dia lah. Dia setuju dengan benda maksiat, budak-budak muda buat. Contohnya kita dulu muda juga, buat benda yang sama juga. Dia kata yang demo tu sibuk-sibuk apa, dia marah pula kepada orang yang tak setuju. Ni bukan kata kafir batal iman dah.
Tapi kalau setakat benci pun lemah iman dah. Tak benci pada orang yang tak setuju pada maksiat pula dah. Tapi haram redha, wajib benci ni dari sudut ikhtiar dan usaha seseorang yang melakukan perkara maksiat. Dan telah maklum ni bahasa Arab, tapi Melayu pun maklum juga tau ya. Maklum ni perkara yang diketahui, tu maklum. Mana telah maklum, memang orang tahu belaka benda ni. Maksiat dan kejahatan itu dikehendaki oleh Allah. Maksiat dan kejahatan itu qada Allah, maklum. Maklum kita kata. Tapi ramai mana orang yang tak maklum pun dia berpegang hak maksiat, kejahatan, bukan qada Allah. Allah hanya mengetahui sahaja seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Kita kata telah maklum sangat-sangat dah. Perkara maksiat dan kejahatan ni dikehendaki oleh Allah, memang maklum sangat. Kita ngapa rukuk iman ni daripada budak lagi kan? Kita ngapa rukuk iman ni daripada budak lagi? Memanglah maklum sangat-sangat. Maksiat dan kejahatan adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Allah letak, Allah mutuh dah. Seseorang akan memilih dan melakukan perkara maksiat dan kejahatan, maklum sangat-sangat. Tiba-tiba berpegang maksiat kejahatan bukan datang dari qada Allah. Itu akidah yang sangat sesat, yang khilaf ulama kafir ataupun akidah yang dosa besar. Ni kita kata maklum ni, maklum. Mu'tazilah tidak, Tuhan tidak qadakan, Tuhan hanya mengetahui sahaja. Apabila telah maklum maksiat dan kejahatan itu dikehendaki oleh Allah, maka wajib kita redha. Apabila jatuh ke atas diri kita maksiat tadi, apabila berlaku, kerana redha dengan hukuman Allah itu. Redha dengan hukuman Allah. Apa dia hukuman Allah? Hukuman Allah telah bubuh syurga bunuh neraka, bukan situ. Hukuman Allah ni kehendak Allah lah. Dia kehendak, dia hukuman ni ketetapan, keputusan. Dia hukum ni bahasa Arab. Kalau bahasa kita sebenarnya hukum ni adalah ketetapan, keputusan. Mana apa tu? Kehendak qada lah kau panggil hukum. Bukan hukuman ni Tuhan hukum syurga neraka, bukan maksudnya. Hukuman Allah mana qada Allah. Itu hukuman Allah. Hukuman ni kan hukum, panggil apa ni? Keputusan, ketetapan. Macam contoh gini. Hukum syarak, wajib sunat ada. Ketetapan Allah Ta'ala. Hukum akal, ketetapan sini kita mikir. Tuhan wajib ada, Tuhan mesti ada ni. Hukum akal dia panggil. Ketetapan, keputusan yang timbul daripada nilai akal. Dia ada hukum adah. Hukum adah ni kita buat ketetapan berdasarkan kepada hak berlaku sama-sama. Hak berlaku sama-sama, makan banyak kenyang. Maka kita pun mutuh ikut adah, makan banyak wajib kenyang. Wajib mana pula? Kenyang Tuhan buat, itu hukum syarak, kenyang Tuhan buat. Dan ni kata makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang, kita hukum adah. Hak sama-sama, makan banyak kenyang. Maka kita pun kata makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang, mustahil tak kenyang. Mustahil macam mana pula ni? Mustahil qadah. Hukum qadah. Hukum syarak pegangan kita dah.
Kenyang ke lapar ke semua Tuhan belaka, tu hukum syarak. Dan tadi kata makan banyak wajib kenyang, mustahil lapar, hukum adat. Kita buat ketetapan keputusan berdasarkan kepada perkara tu berlaku berulang-ulang. Apa bagi cakap adah ni? Lepas tu kadang kata adat kata. Adat kata faham tak? Adat kata kalau makan banyak sahih kenyang. Adat kata dan makan banyak mustahil lapar lagi. Tu ada tu lepas suak lapar semacam dia kata benda lain pula makan. Kawan tu duk ngak kunyak telang tak kenyang. Tuang tinggal kulit tinggal tulang, dia kata benda lain makan. Dia benda lain makan. Apa apa ni? Mustahil adah. Mustahil adah. Ni luar biasa ni nyakit pelik. Ni luar biasa nyakit pelik. Apa luar biasa? Menyalahi adah. Dia panggil luar biasa. Ada ni. Hak kalau macam sama tu, hak tu hak sama-sama. Ni pelik ni. Ni pelik luar biasa ni. Apa panggil apa ni? Menyalahi adat. Waktu orang kita ni duduk muluk kan. Adat kata nak royak ni adat. Sini pegangan tetap dah kodan dah sodok tomah kat orang lah. Cakap tak ada Tuhan. Allah nak tomah pegangan orang. Lepas tu orang ni kadang dia cakap adat kata. Tak kata adat kata pun tak apa. Tapi berhalus orang kitanya adat kata gok, kalau lambat pergi hospital gok, dengan cedera seumpama tu, dengan keluar darah nyocor seumpama tu gok, adat kata todang nak doktor nak pisah todang tu adat kata. Tapi apa yang berlakunya hak Tuhan belaka tu pegangan. Ni cakap sikit dah boleh. Mujur kot sampai cepat di hospital. Sempat juga doktor selamatkan. Adat kata kalau siapa lambat mung ni tak ada Tuhan ni. Orang kata adat kata tu kan. Tak reti ni. Kalau tak kata adat kata pun tahu dah itu hukum adat. Cakapan isnad majazi sandar kepada asbab, sandar kepada adat hak berlaku berulang-ulang. Pegangan tak sudah kosek lah. Hak tu tetap dah siapa-siapa pun. Hak semayang bang, hak sebenar tetap pegangan ni sekalian qada dan qadar. Ada ni. Jadi kata hukuman Allah sini adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Kerana redha akan hukuman Allah itu, terima, setuju dengan ketetapan Allah tu wajib. Tu wajib tu ketaatan batin tu. Kita sebagai ubudiyah, sebagai hamba, siapa kita? Allah ni bersifat dengan rububiyah, kita ni bersifat dengan ubudiyah. Jadi kita yang bersifat dengan ubudiyah, kehambaan, Allah yang bersifat dengan rububiyah sebagai tuan, hak dia belaka. Siapa kita? Kalau tak mau redha, kalau nak persoal akan hukuman ketetapan Allah, siapa kita? Kita sebagai maqam ubudiyah, kita kena redha, kena terima segala hukuman Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Tetapi wajib taubah. Kenapa wajib taubah? Maksiat tu kan qada Allah kan. Kenapa wajib taubah? Dari sudut pilihan dan perbuatan kita. Situ pula. Tetapi wajib taubah ni kena balik daripada sudut yang pertama atas tu. Maksiat dan kejahatan datang dari pilihan hamba. Dari sudut pilihan hamba itulah kita wajib taubah. Jadi ni hak susunan kitab. Jadi kita balik secara ambil faham. Jadi yang pertama kalau ikut susunan kitab ni dia pergi kepada haram redha dahulu.
dari sudut ikhtiar usaha hamba. Barulah pergi kepada wajib redha dari sudut qada Allah. Dalam kitab Farid, dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia mulai dengan hak wajib redha sebab qada Allah. Barulah pergi pada yang kedua, haram redha, wajib benci dari sudut ikhtiar usaha. Dia tukar gitu. Tapi dalam kitab Fatih Parah dimula dengan haram redha. Haram redha dari sudut maksiat yang berlaku tersebut datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Ada sudut tu. Kemudian maksiat yang berlaku ni berlaku pada diri kita ataupun berlaku pada orang lain. Orang lain, termasuk anak bini kita lah, orang lain. Jadi perkara maksiat yang berlaku pada diri kita, kita yang memilih melakukan perkara maksiat, dari sudut ni kita wajib bertaubat. Tak semayang, kita yang pilih. Tak puasa, kita yang pilih. Tak peduli ngaji fardu ain, kita yang pilih. Kita duk pilih, duk sibuk belajar ilmu dunia. Ilmu fardu ain kita tak peduli. Ilmu fardu ain pula ilmu akidah kita tak peduli. Tu pilihan kita. Dari sudut tu wajib bertaubat. Taubatnya macam mana? Balik pada rukun taubat. Dengan bahawa menyesal sungguh-sungguh kerana tak semayang, kerana tak puasa, kerana tak belajar fardu ain. Sekarang ni semayang tak tinggal dah. Sekarang ni puasa tak tinggal dah. Sekarang ni belajar fardu ain tak tinggal dah. Itu rukun taubat. Berdosanya tak belajar fardu ain dulu, menyesal sungguh-sungguh. Dah belajar ke tak? Belajar retek, tak retek. Menyesalnya kerana dulu tak semayang. Dah sekarang ni semayang retek, tak retek. Mau kita taubat tak gitu? Pada retek, tak kelik, tak reti retek. Bukan geletek. Menyesalnya dulu semayang, tak semayang. Dah sekarang semayang ke tak? Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Kita taubat gitu. Menyesalnya lah dulu tak belajar fardu ain. Dah sekarang belajar ke tak? Kadang-kadang belajar, kadang-kadang tak. Ikut ada masa sudah lah. Lepas tu kenapa semayang kadang-kadang semayang kadang-kadang tak? Tengok masa kan. Lepas tu belajar fardu ain. Kadang-kadang belajar, kadang-kadang tak. Tengok masa kan. Ni tak pergi taubat. Di hak wajib tak ada masa. Hak wajib tak ada masa. Kok mana kena buat masa. Masa tu apa? Kena ruangkan masa apa? Kena ruangkan masa apa? Masa atas kita je. Sibuk, tak sempat nak semayang. Bohong Orang sibuk lebih dari kita semayang nak tinggal. Allah sibuk, tak sempat nak belajar. Bohong. Orang hak pakat besar-besar, kerja menambung-nambung, belajar melek-melek dia. Sekarang ni tak sebab alasan lah sekarang ni. Tak boleh belajar mari masjid surau, dia belajar ikut live FB. Tak boleh tak ikuti pada masa kerja, disimpan dulu. Dia tengok kat orang, tak ada alasan. Tak sedut dalih lah sekarang ni. Tak ada alasan. Kerja sibuk. Ni kerja bawa file je. Atau file je. Bawa file atau file. Belajar ke tak? Sibuk. Sibuk apa? Atau file. Orang tu sibuk buat file. Sibuknya dia belajar. Tapi belajar ikut ke lapangan dia ni. Pergi masjid, ni hari Sabtu boleh lah. Hari cuti, hari kerja, duha, tak boleh nak ikut. Tapi oleh kerana wajib fardu ain, dia mengikuti live FB, tak boleh ikut juga. Sebab ni banyak kerja ni. Dia simpan dulu, dia tengok kemudian. Tak ada alasan. Tapi dah tak embuh. Bapa dah semayang, sibuk, tu tak embuh. Kenapa tak belajar? Sibuk, tu tak embuh. Itu tak kita taubat. Jadi dok semayang, dok puasa, dok belajar fardu ain, pilihan kita. Maka wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Ada ni. Walaupun hakikinya tak semayang, tak puasa, tak belajar fardu ain terdahulu tu Tuhan juga, tak? Dari sudut pilihan kita, maka kita wajib bertaubat.
Dari sudut dak semayang, dak puasa, dak belajar fardu ain tu qada Allah, kita wajib kena redha. Gitu pula. Jangan duk soal lah. Kenapalah ya Allah engkau tidak qadakan aku semayang jak muda, puasa jak muda. Tua-tua ni kena banyaknya lah kena qada semayang, banyaklah kena qada puasa. Kenapa? Jangan duk soal. Tu qada Allah terima lah. Terima dari sudut mana? Dari sudut qada Allah yang menetapkan kita dulu tak semayang, kita dulu tak puasa, kita dulu tak belajar fardu ain. Allah belajar tua-tua ni payah nak turun. Payah nak faham. Lepas faham pula payah nak ingat lama. Allah, kalau Tuhan qadakan belajar daripada muda, tu bahagian Tuhan, bahagian kita dah tu terimalah. Dia bersoal kerja Tuhan. Tu wajib redha dari sudut qada. Wajib taubah dari sudut ikhtiar usaha kita, dak semayang, dak puasa, dak belajar fardu ain. Tu kalau kita. Kalau maksiat itu dilakukan oleh orang lain, dari sudut maksiat dilakukan pilihan dia, wajib kita benci. Kemudian kita ada kuasa. Sebab apa? Sebab anak bini kita, wajib kita cegah. Bukan cegah dengan lidah, cegah dengan kekuasaan kita sebagai mak ayah. Jadi kita wajib benci, wajib cegah. Dari sudut ikhtiar usaha dibuat maksiat. Tapi dari sudut maksiat yang berlaku tu qada Allah, Masya Allah budak ni, Masya Allah, perkara yang dikehendaki oleh Allah. Dari sudut tu kita terima. Kita dah bersoal. Faham tak ni? Kita terima. Tak ada lah kata, kenapa ya Allah hak ramai-ramai jadi molek, hak ni seorang buat apalah jadi pesen ni. Apa? Tu qada Allah, kata terima lah. Yang kita duk marah tu dari sudut ikhtiar usaha budak tu. Yang kita duk redha ni hak Tuhan. Redha lah. Ni kalau tak molek ni. Jangan pula kenapa anak buat benda hak Tuhan larang ni senyap je. Tak suruh pun perkara baik, tak cegah pun perkara hak salah. Redha dengan qada Allah. Dan kita pernah hati tu orang jahil. Ni. Dan kita pernah hati orang jahil. Barang siapa, ni nak kita pernah bagi hati, barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan meninggalkan menegah dengan kejahatan, masuk ke dalam redha qada Allah, maka adalah ia orang yang jahil. Kenapa tak suruh benda makruf, benda baik? Kenapa tak cegah anak tu buat benda maksiat? Redha qada Allah. Jahil. Kenapa? Kita wajib suruh makruf, kita wajib cegah mungkar. Wajib cegah pula dengan kekuasaan sebab kita ada kuasa sebagai ibu bapa. Kenapa wajib cegah? Sebab ikhtiar usaha yang buat. Kenapa wajib cegah? Tuhan perintah kita cegah. Tuhan perintah kita cegah kan? Kita cegah lah. Hak dalam ni redha, terima. Semua tu datang daripada qada Allah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Nak letak dua ni. Wajib cegah, wajib benci, wajib cegah. Wajib, pahala wajib. Hati wajib redha, pahala wajib. Ni. Satu maksiat yang dilakukan oleh contohnya anak kita, tu contoh maksiat dilakukan oleh orang lain. Nak letak orang ni dua tu. Ni cerita ilmu secara teori. Sampai masa nak letak tu bergantung kepada dalaman masing-masing. Faham tak ni? Tapi kalau ilmu secara teori pun tak ada, praktikalnya macam mana? Amalnya macam mana? Amal wajib berlaku ni. Cegah mungkar wajib. Redha qada Allah wajib. Tu amal praktikal. Tapi kalau ilmu tak nyata, teori pun tak nyata, macam mana nak amal dengan praktikal? Jadi ilmu, teori jelas, nyata. Amal pula Tuhan uji. Tu bergantung kepada sinilah pula ni. Kekuatan dalaman masing-masing. Ada ni. Boleh duduk tahap redha dengan qada Allah ni, tenang hidup, tak ada stres-stres.
Ni mai duk stres. Kau dak stres? Stres dia duk keruk muka. Muka tu keduk dah. Mai duk keruk pula. Tanya umur. Boleh tak nak ni? Teka. Mocik umur berapa? Kita mocik umur 70. Allah, kita baru umur 60. Dah keruk muka sama. Umur 70 lah orang kata. Umur 60. Tapi kalau orang reda, tenang je. Mocik umur berapa? Mocik ni muda lagi ni umur 60. Dah 70 dah. Tu. Dia dah keruk muka. Kan? Dah kita orang ni bukan sihat sangat. Kalau mai duduk bosan dalam ni tak reda. Bila kita tak reda, duka cita ni dalam ni. Bila kita tak reda. Bila duka cita ke, mulalah tidur, dok jenera, dok lain, jadi macam-macam. Kan? Cek, darah naik. Dah. Siapa ni? Redok tak ada. Cuba kalau redok terima, Tuhan tetap ada bagian dia gitu. Hak lain tu Tuhan qadakkan baik-baik. Sebab taufik hidayah bukan milik mak ayah. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu macam mana? Hak berat seorang ni. Ujian lah ke tu? Setakat kita nasihat. Nak hukum tak padang dah. Nak pukul tak padang dah. Mudarat pula kalau kita pukul dia. Tak padang dah. Lepas tu nasihat je lah. Berdoa gitu je lah. Ni sini relax, tenang, reda. Itu semua qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita nak rungsing benda yang bukan hak kita? Ada manfaat tak kalau kita rungsing benda yang bukan hak kita? Ada manfaat tak kita rungsing benda yang bukan hak kita? Bukan hak kita. Ada manfaat. Rungsing kita duduk serabut ni. Kenapa? Tu qada Allah, hak Allah. Kita rungsing apa hak Allah? Terima sudah ni. Kita terima. Tiada ni. Qada Allah. Kita redha pun qada Allah berlaku. Kita tak redha pun qada Allah berlaku. Ke mana? Kita redha qada Allah tetap berlaku, qada Allah tetap lulus berlaku. Kalau kita tak redha, qada Allah tetap lulus, tetap berlaku. Tapi kalau kita redha, kita boleh pahala, hati tenang. Kalau kita tak redha dengan qada Allah, kita berdosa, hati serabut. Nak cari mana? Nak cari pahala, nak cari ketenangan, ke nak cari dosa dengan serabut? Nak cari mana? Redha ni. Redha dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Haram redha, wajib benci dari sudut ikhtiar usaha seseorang yang melakukan perkara maksiat. Kemudian dalam bab wajib redha dengan qada Allah ni, ni kena ngaji khusus. Contoh dalam kitab Penambah Hati, panjang pembicaraan berkaitan dengan sifat mahmudah yang ke-9, redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kitab Fatih Faridah ni selit sedikit berkaitan dengan redha dengan qada Allah, qada maksiyah dan qada kufur dan maksiyah. Kita bicara sebenarnya bab kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, termasuk perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Tapi dia selit kepada apabila kufur maksiat tu qada Allah, maka tasawufnya, ketaatan batinnya, kita wajib redha. Wajib redha dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Selesai cerita bab iradah. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Selesai sifat wajib, sifat iradah, nak masuk pula kepada hak sifat mustahil, lawan kepada sifat iradah, masuk hak mustahil. Wallahu a'lam.